Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, pada waktu ini saya akan menerangkan cara berpakaian untuk masuk ke dalam bengkel welding. Saya akan terangkan daripada cara berpakaian daripada atas kepala sampailah kepada bawah kepala. Cara-cara seorang welder untuk masuk ke dalam bengkel welding. Okay. Yang pertama adalah welding mask. Ini mesti kita pakai untuk melindungi kita punya kepala secara keseluruhan. Sekarang musim-musim COVID ni pula kita mesti ada mask ni. Mask yang menutup hidung dan juga mulut kita. Yang kedua adalah baju kita. Baju kita kalau boleh pakai baju yang lengan panjang dan juga kain cotton. Kita tak mau pakai baju-baju yang kain licin dan sebagainya. Yang ketiga adalah seluar kita. Kalau boleh seluar, biasanya kalau welder ni orang pakai kain jeans tapi kita untuk apa, kita pakai kain cotton. Dan yang bawa ke bawah ni adalah kita pakai safety boot. Yang depannya adalah pakai bertutup dengan besi. Okey. Dan seterusnya adalah kita pakai sarung tangan kulit. Okey. Itu adalah secara keseluruhan kalau kita nak masuk bengkel welding. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So kita akan masuk pada amalan bengkel kod DJJ 10022. So hari ini saya akan menceritakan tentang mesin yang kita pakai lah. So mesin yang kita pakai dekat bengkel ni adalah mesin jenis WIM AC/DC. So ini adalah mesin dia. Dalam ni mesin ni yang besar ni. So nak pasang ni kita kena apakan pada sos elektrik lah. Ini 3 phase. So mesin yang kebanyakan kita pakai ni pun ada juga bukan yang 3 phase. So dalam bengkel yang kita ada ni 3 phase. Jadi kita kena pasang sini and then kat sini kita kena on kan lah. So on dia kita pusing kiri kanan ataupun off kan dia turun balik lah. So dalam sini, kat sini mesin ni terus pergi kepada sini. Ini tempat kita punya adjust arus lah. So kalau kita pakai, so arus kita nak tinggikan, kita naikkan ke atas pusing lah. Bila kita dah on source kita tadi, so dekat mesin ni adalah mesin on off dia. So kita tekan ke bawah adakan on. So mesin ni akan gerak, ini kipas lah. So kita boleh dengar bunyi ya. So sini adjust current kita boleh buat lah. So adjust current adalah berdasarkan kepada berapa tebal kita nak pakai plate. Plate nipis, adjust current kita kurang lah. So kalau kita pakai plate tebal, lebih kurang 70 ke 80 arus tu, ampere, right? Ini adalah pemegang elektrod. So awak boleh jumpa pemegang elektrod ada dua jenis. Yang kita pakai ni jenis kapit. So, ada satu lagi pakai macam bolt, kita pusing kan. So ada dua jenis pemegang elektrod. So ini adalah wayar bumi. Okay. So kita boleh tengok sini. So pemegang elektrod kat sini dia positif. Okey. So grounding ni tadi, bumi ni adalah negatif. Okey. Boleh tak kita terbalik? Okey, kalau awak nak kita terbalik ke, yang ini ke positif, yang ini ke negatif, pemegang elektrod positif, itu awak masuk dalam teknologi workshop nanti. Okey. Boleh tak welding? Boleh welding. Asalkan grounding ini tadi dia bercantum dengan elektrod kita tu. Jangan tak letak pula pada kita punya benda kerja tu nanti. Bila kita nak welding, ini tak ada, dia takkan tak ada kitaran arus yang bergerak. So ini takkan berlaku. So ini dua-dua ni penting. Ni tak ada, kita takkan boleh welding. Right? So adjust current berdasarkan kepada sini lah, 50, sini 65, adjust current. Kalau tebal lagi plate kita pakai, seharusnya lah arus kita akan lagi besar lah. Okay, alright. Okay, kita sambung pula kita punya kelas welding ini.
Ini adalah peralatan-peralatan yang kita pakai dalam welding arka. So, apabila awak masuk bengkel ini, sebenarnya awak kena buat dua benda lah. Satu welding arka dan juga satu welding gas. So, yang ini kita pakai adalah welding untuk welding arka ataupun kita panggil SMAW, sheet metal arc welding. Okay? So, ini peralatan-peralatan yang perlu ada apabila kita nak memulakan welding arka lah. Alright. Ini adalah tukul penyepit. So, tukul penyepit ni nanti tujuan dia untuk kita nak buat apa. So, bila kita buat welding nanti, atas itu ada sangga. So, sangga dia ni kita akan nak ketuk atas ni. Kita panggil tukul penyepit. Yang ini adalah wire brush. Okay? Ataupun wire brush. Tujuan dia nanti kita nak gosok. Alright. Ini adalah benda kerja kita nak buat. Plate. Alright. Elektrod yang ada dekat bengkel kita ni, alright, adalah 2.6 mm tebal dia. Sini. Yang ini adalah 3.2 saiz elektrod. E6013. Okey. So ada E6013 tu, itu awak akan belajar dalam teknologi workshop. Apa yang membawa maksud E tu, apa yang membawa maksud 60, apa maksud membawa 13. Alright. So apa itu welding? Sebab kalau biasa saya selalu tanya lah, apa itu maksud welding? Sebab kalau maksud welding kita tak sampai, bila kita nak welding kita takkan faham. So apa maksud welding? Welding adalah satu proses penyambungan logam dengan cara apa? Dengan cara mencairkan. Cair apa? Kita nak cairkan logam ni lah. Logam A, logam B kita nak sambung. Sebab tadi adalah satu proses penyambungan. So, jadi kita nak sambung di antara dua logam ni. Dengan cara apa? Kita nak mencairkan logam A dan juga logam B ni tadi. Okey? Itu kena faham. Sebab apa? Kalau tak faham itu, kebanyakan budak-budak welding, awak student welding kan, dia tak cairkan. Dia hanya menempel saja. Bila menempel saja, maksud logam tu tak tercapai. Okey? Okey, baik. Kita sambung bagaimana kaedah untuk kita nak memulakan welding kita. So, dalam welding arka ni ada dua jenis sambungan awak kena buat. So, basically ada 5 jenis sambungan asas dalam kimpalan. Yang pertama adalah sambungan temu. Yang kedua adalah sambungan tindih. Yang ketiga adalah sambungan T. Yang keempat, penjuru. And then yang kelima adalah berbibir. So, awak kena buat sambungan temu, okey, dan juga sambungan penjuru. Okey. So, saya akan tunjukkan kaedahnya lah. So, ini adalah saya akan buat welding. Untuk kita buat welding bagi kita punya bit itu, bagi bit tu lurus. So, saya nasihatkan awak atas plate yang tebal ini, so awak ambil lah dulu kapur, buat garisan. Okey. So, buat garisan apa supaya bila kita welding tu nanti, welding kita tu akan lurus. Tapi jangan biasakan pakai kapur ni kan. Kalau kita pakai kapur nanti kita nak buat macam ni, dah tentu. Kalau kita buat sambungan temu ni, apa arus kita nanti kita nak buat, kita tengoklah ikut alur ni nanti. So apa kaedah welding kita nak buat? Ini elektrod. Ini elektrod. Okey. Yang ini adalah 90 darjah. Ini kena jaga supaya bila kita buat ni nanti, ini yang tadi kita panggil kumai. Ini kita panggil kumai. Okey. So atas ini dia ada sangga, nak tengok nampak? Okey, sangga dia tu tercabut. Yang ini kita panggil sangga ni. Apa tujuan sangga tu? Itu awak akan belajar dalam teknologi workshop. Okey? Teknologi workshop. Apa tujuan sangga tu nanti. Nampak? So kita buat. Ini kita panggil larian larian kumai, nampak ni. Dia punya apa ni? Yang halus ni Nampak Cik Amri buat halus dia Jangan kasar-kasar. Okey? Kan saya akan tunjukkan yang mana betul, yang mana tak betul. Itu pun kalau jadi lah. Okey. So, bila kita buat ini, saya ulang balik, yang ini 70 ke 80 darjah, yang ini 90 darjah. Ini 90 darjah, yang ini sudut dia sudut dia 70 ke 80 darjah. Jangan terlampau tidur macam ni 30 darjah, tak sesuai. So nanti larian kumai kita tu nanti akan jadi lebar-lebar kalau kita buat ni 30 darjah. Okey? So kita kena tegakkan sikit 70 ke 80 darjah supaya larian kita kumai tu nanti nampak. Alright? Halus je. So kalau kita tidurkan sikit ni 30 darjah, larian kumai kita tu nanti dia akan melebar.
Right? Macam mana kita nak memulakan arka? Ada dua. Pertama kita ketuk. Kalau Islam ketuk bukan kita pakai tukul ketuk, tak. Kita ketuk ni, pak, touch dia. Sebab nanti apabila kita welding, elektrod ini dia sehampir yang boleh dengan kita punya benda kerja ni. Okey? Yang kedua adalah kaedah scratch. Kaedah scratch macam ni. So apabila dah menyala, so apabila kita buat welding nanti, banyak kaedah kita nak main lah. Kita buat bulat macam ni. Bila kita welding, okey, elektrod kita boleh buat zigzag, kita boleh buat S, macam mana pun larian kita buat itu, kita akan menghasilkan kumai yang sama lah, bentuk dia macam ni. Sama ada kita buat bulat, kita main zigzag, ataupun kita main S. Alright. Sebab logam ni tadi dah teroksida. Okay. Baik, soalan saya yang pertama yang perlu awak masukkan dalam video, video Cik Amri. Okay. Tadi saya dah bagi apa maksud itu welding. Alright. Soalan saya yang kedua, awak kena nyatakan. Soalan saya yang pertama tadi adalah apa maksud itu welding. Soalan yang kedua, welding adalah proses penyambungan logam. Apa itu logam? Apa itu logam? So awak masukkan dalam video awak apa maksud logam. So kalau kita faham maksud logam, barulah kita boleh buat welding. Ini jangan kau jumpa apa macam ni semua, plastik apa semua kau nak welding, tak boleh bang. Mana kita nak buat? Satu dekat sini, satu dekat sini. So bila kita nak buat sambungan, pastikan kita jarak sikit lah, lebih kurang boleh masuk kita punya elektrod ni sikit. Jangan masuk habis. Kita nak buat sambungan temu ni, so elektrod kita boleh masuk sikit. Ni elektrod kita boleh masuk sikit ujung sini, supaya ada gap sikit. Jangan tak ada gap. Ujung kanan ni satu dan ujung kiri ni satu. Okey. So apa perlu kita buat? Ambil tukul penyepih tu. Kita ketuk dan buang dia punya sanggar. So lepas buang sanggar tu dia, kita gosok balik. Okey. Satu kaki belakang. Okey. Supaya apa? Posture badan kita. Oh jangan welding macam ni kan. Waduh, ini macam nak main caddy, main golf. Okey. Heading steady, satu kanan. Okey, jaga. Nak main sebelah tangan boleh, nak alas tangan boleh. Okey. Kaki letak atas, tangan letak atas kaki, tampung boleh. Saya bukan nak tengok cara awak welding, saya nak tengok hasil awak welding. Alright. Okey, sebelum nak buat sambungan itu, awak kena perlu buat lah larian kosong dia panggil. Atas plate yang ni tadi, dua larian lah. Satu menggunakan kaedah yang saya tunjuk tadi, bulat, zigzag dan juga S. Awak boleh pilih lah mana-mana satu kaedah ni yang awak rasa awak boleh buat. Baik, sambil kita buat tu, nampak kita adjust kita punya kedudukan. Yang ini tadi 70 ke 80 darjah, yang ini 90 darjah. Kaedah untuk memulakan arka macam mana? Kita ketuk, sama ada kita ketuk ataupun kita scratch. Okey, alright. Ketuk kiri, kanan. Lepas tu kita ketuk dan kita akan dapatkan macam ni. Nampak? Tengok macam mana Cik Amri buat. Lurus. Okey. Berapa lebar kita punya kumai ni? Kumai kita adalah 21.
2,5. 2,5. 2,5 mengikut elektrod yang belah dalam ni. Kelebaran kumai kita 1, 2,5. Nampak? Ataupun 3 boleh accept. So satu lagi kaedah adalah macam mana kita nak menyambung menyambung welding kita di atas welding kita yang kita dah berhenti ni tadi. Bila kita dah stop, kita nak sambung balik welding kita. Cara yang pertama adalah ni, nampak ni ada punat ni, ada center tu tempat kita welding ni tadi. Kita letakkan elektrod kita dekat hujung ni. Apabila kita tap, dia dah menyala, kita patah balik sikit. Sebab apa? Ini dah tadi sama ketinggian, ini ada rendah sikit. So apabila kita start sini, kita patah balik sikit untuk nak mengelakkan dia undercut. Patah balik. Baik, kenapa tadi saya cakap kita kena patah balik dekat punat yang kita dah apa tu? Nampak? Dekat sini ketinggian dia akan jadi sama. Kalau kita tak patah balik, ketinggian dia ni akan menurun balik. Macam ni lah. Kiri kanan satu, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Mesti kiri kanan. Sebab ni plate A, plate B, plate A, plate B, plate A, plate B, plate A, plate B. Kalau kita main tengah saja, kekuatan kita tidak akan tercapai. Okey. Let's go. So lepas welding, apa kita nak buat? Kita ketuk. Buatlah macam Cik Amri buat. Tanda welding kita jadi apabila kita welding tu, kita berkilat. Nampak larian kumai Cik Amri? Okay. Saya akan tunjukkan kaedah welding yang tak jadi. Itu pun kalau jadi. Ini kalau welding kita tak main kiri kanan, kita main straight. Okey. Ini welding kita elektrod tinggi. Tengok api saya. Api tu marah besar. Ini kalau kita main laju. Pegang tak konsisten. Tinggi tak jaga. Okey. Bila welding pun tak ni, kita nak ketuk pun susah. Yang belah sini tadi kita welding straight je. Maksudnya kita welding terus, tak ada kiri kanan. Ni dia. Dia tak cukup lebar lah, cekeding. Kelebaran dia tu tak mencapai maksud. 2,5 elektrod yang saya cakap tadi. Ini kita elektrod kita dengan benda kerja kita tinggi. Ini sampai sini kita main laju. Saya main laju ke depan. Dan ini saya main laju, dan juga elektrod kita, jarak elektrod dengan jarak arka dia panggil, dengan benda kerja kita tu tinggi, laju dan juga tinggi. Apa akan jadi? Nampak kita punya larian kumai tu tak sekata. Baik, untuk sambungan kedua ni adalah sambungan penjuru. Ni saya pakai jig ni supaya kita senang nak letakkan ujung dia nanti. Sebab apa saya bagi tahu awal tadi, apa-apa jenis sambungan kita nak buat, kita perlu buat tag welding. Tag welding hujung ni, sebab kita nak buat sambungan penjuru tu macam ni. Untuk plate yang tadi sekeping saya dah buat sambungan temu. Okey, hujung sambungan temu tu ni saya sekali dengan plate ni untuk buat sambungan penjuru. Okey, alright. Okey, kita buat tag welding satu hujung sini. Satu lagi hujung kiri.
kita gosok lah tempat yang kita nak welding nanti ya. So sama juga kaedah macam saya cakap tadi, apabila kita nak welding 70 ke 80 darjah, yang ini 90 darjah tempat kita nak welding. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Jangan terlalu laju. Ikut rhythm rhythm. 1 2 1 2 1 2 1 2. Kiri kanan. Alright. Ini nampak? Okey. Saya baik jumpa. Ini ada sikit kecacatan yang kita jumpa Kecacatan ini kalau setakat besar 3mm kita boleh accept Lebih besar daripada tu kita tak boleh accept Tak mau kalau buat welding ada jumpa macam ini So ini ada susah sikit. Nampak? Saya dah bagi tahu tadi tebing ni jangan lebih. Nampak? Ujung tebing sini dengan tebing sini. Nampak? Okey. So, jadi kelebaran itu kita boleh jaga Okey. Alright. Ada penetration sini. Nampak? Okey. Atas tadi. Kita main. Okey. So dua sambungan yang perlu awak jelaskan pada saya. Dua larian kumai ni tadi. Dua larian kumai ni tadi. 1 2 sambungan temu. 3 sambungan penjuru. Okey. Soalan saya yang ketiga yang perlu awak masukkan dalam video adalah, ada berapa kedudukan dalam kimpalan? Ada 4 jenis kedudukan dalam kimpalan. Kedudukan yang pertama adalah kedudukan rata ataupun kedudukan biasa. Rata, kita welding dalam kedudukan macam ni. Yang kedua adalah mengufuk dari kanan ke kiri. Ini tegak kanan ke kiri, kiri ke kanan. Yang ketiga up, atas ke bawah, bawah ke atas. Yang keempat adalah overhead, atas kepala. 1 2 3 4. Yang inilah yang membawa maksud. Awak jumpa cik, apa benda 3G tu cik? Okey. So 3 tu adalah bermaksud, 3 tu adalah kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan nombor 3. G tu adalah kedudukan groove. Stand for groove. Kalau awak jumpa 3F, fillet. Apa maksud? F tu maksudnya fillet. Fillet ni maksudnya yang awak buat sambungan ni tadilah. Dia tidak ada persediaan tepi, rata saja. So kalau groove tu awak kena ada bersudut. Dia kena buat persediaan tepi Okey. So ini kita panggil kaedah fillet yang awak buat ini kaedah fillet. Okey. So maksud 4G, apa maksud 4G? 4 keadaan groove tepi. So kita duduk bawah tempat kita buat balik 4 tu maksudnya kedudukan overhead. Alright. 1 2 3 4. Sekian.